Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tingkatan 2 UPM, 2 UTM, 2 Unimas dan 2 UUM. Apa khabar? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Okey, pada hari ini kita akan belajar unit 3, indahnya menuntut ilmu. Cikgu akan beri penekanan kepada satu karangan ringkas iaitu ulasan. Yang kamu akan jumpa dalam kertas 1 bahagian C. Selain ulasan ada juga pilihan lain iaitu ringkasan dan rumusan. Cumanya untuk hari ini kita cuba buat karangan ulasan. Tajuknya ialah kepentingan menguasai ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Sebelum kita lihat tugasan, cikgu nak beri sedikit penerangan tentang format karangan ulasan ini. Seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, kertas ini, ulasan ini dimuatkan dalam kertas 1 bahagian C. Semua sedia maklum yang bahasa Melayu ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Jadi untuk ulasan, kamu akan jumpa soalan ulasan dalam kertas 1 bahagian C yang memperuntukkan 15 markah. Untuk ulasan, ini merupakan soalan pilihan. Jadi kamu boleh pilih untuk menjawab satu soalan daripada dua pilihan. Pilihan lain ialah ringkasan atau rumusan. Wajib mengandungi isi tersurat dan isi tersirat bagi penulisan ulasan. Ada isi tersurat dan isi tersirat berkaitan dengan bahan rangsangan yang kamu akan dapat. Jumlah patah perkataan tidak melebihi 100 patah perkataan sahaja. Sekiranya kamu jawab melebihi 100 patah perkataan, markah yang akan kamu dapat kurang daripada 15 markah. Masa diperuntukkan ialah selama 15 minit saja. Jadi cikgu nasihatkan untuk ulasan, ringkasan atau rumusan, maksimum masa dalam 15 hingga 20 minit sahaja. Kerana ada dua bahagian lain lagi dalam kertas 1 yang perlu kamu berikan tumpuan. Sebab banyak soalan dalam kertas 1 yang perlu diberi perhatian selain bahagian C ini. Untuk kriteria penskoran, kamu boleh lihat ada bahagian-bahagian yang ditetapkan iaitu cemerlang, baik, penguasaan minimum dan tidak mencapai tahap penguasaan minimum. Jadi untuk mendapat cemerlang sekurang-kurangnya kamu perlu dapat 13 markah. Maksudnya di sini kamu perlu mendapat 5 markah untuk 5 isi. Kamu perlu menyatakan 5 isi. Maksudnya 3 isi tersurat dan 2 isi tersirat. Kerana untuk pemarkahan ulasan ini, 10 markah diperuntukkan untuk 5 isi. Maksudnya 1 isi mewakili 2 markah. Jadi penekanan diberikan pada idea yang dikemukakan oleh murid. Untuk ulasan ni sangat penting untuk kamu berfikir dan memberikan pendapat bagi isi tersirat. Baiklah, di sini cikgu paparkan kaedah penulisan ulasan. Kamu tahu yang dalam ulasan ada 4 bahagian. Pertama, pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan penutup. Dan di sini cikgu nyatakan huraian bagi setiap ayat yang perlu kamu nyatakan. Untuk pendahuluan tidak wajib kamu tulis, tetapi kamu perlu menulis pemula ayat sahaja. Walaupun pendahuluan tiada perenggan pendahuluan, tapi kamu perlu juga menulis pemula ayat berdasarkan tajuk ulasan tersebut. Contohnya kalau tajuk berdasarkan ilmu pengetahuan, kamu kena nyatakan ilmu pengetahuan apa-apa-apa dalam satu ayat sahaja.
Untuk isi tersurat, wajib kamu sertakan. Okey, wajib kamu nyatakan. Kerana isi ini dicari dalam bahan rangsangan yang diberi. Dalam soalan ini, kamu akan dapat satu bahan rangsangan. Dan dalam bahan rangsangan seperti gambar, okey, gambar rajah, jadual, carta, poster, iklan dan sebagainya, ada maklumat-maklumat yang perlu kamu huraikan, nyatakan. Okey, jadi pilih 3 atau 4 isi untuk pilih 3 atau 4 maklumat untuk dijadikan isi tersurat. Okey, isi tersirat. Walaupun kamu telah menyatakan isi, okay, kamu perlu juga nyatakan isi tersirat. Jadi isi tersirat ni ialah berdasarkan idea sendiri dan boleh dibina dengan membuat perbandingan dengan isi tersurat. Perlu ada kaitan dengan isi tersurat. Tak boleh, maksudnya kamu tak boleh keluar dari topik, dari isi yang kamu huraikan. Okay, contohnya kalau kamu ambil satu isi tersurat, kemudian kamu kena terangkan isi tersirat tu berdasarkan pendapat ataupun idea kamu sendiri. Seterusnya penutup. Okey, penutup tidak wajib. Tetapi kamu boleh memasukkan penutup. Okey, tulis penutup sekiranya patah perkataan kurang 80 patah. Okay, maksudnya kalau kamu dah kira sehingga isi tersirat yang terakhir, okay, bilangan patah perkataannya 80. Jadi bolehlah kamu tulis satu ayat bagi penutup. Okey, ulasan ditulis dalam satu perenggan sahaja. Tetapi kamu juga boleh menulis dalam 3 perenggan. Okey, contohnya kalau kamu nak asingkan pendahuluan satu perenggan, isi tersurat dan isi tersirat satu perenggan, serta akhir sekali penutup satu perenggan. Tetapi bagi cikgu, lebih mudah kamu tulis dalam satu perenggan sahaja. Okey. Ini adalah tip untuk kamu tulis isi tersurat dan isi tersirat. Kerana kedua-dua isi ini menyumbang markah yang 10 markah. Okey, pertama, murid mencari isi penting yang terdapat dalam bahan yang diberi. Kamu akan terima satu bahan rangsangan, gambar, poster dan sebagainya. Kamu akan tulis. Kamu perlu tulis isi satu, isi kedua, isi ketiga. Okey, pilih isi yang penting. Biasanya kalau dalam bahan gambar rajah dah dinyatakan, okey, ada 3 isi, ada 4 isi. Okey, kebiasaannya diberi 3 atau 4 isi saja. Okey, untuk isi tersirat, okey, isi yang diambil dalam bahan rangsangan, maksudnya kamu kena fikirkan idea berdasarkan isi yang ada dalam bahan rangsangan tersebut. Okey, isi tu isi tak ada dalam bahan tu, tapi kamu kena fikirkan idea yang ada kaitan dengan isi yang terdapat dalam bahan tersebut. Okey, isi tersirat juga boleh dikaitkan dengan kesan, faktor atau cara bersesuaian dengan isi tersurat. Okey, boleh kaitkan. Contohnya, kalau dalam isi tersurat menyatakan tentang faktor banjir kilat. Okey, faktor banjir kilat. Banjir kilat berlaku kerana aktiviti pembangunan. Okey, dan jadi untuk isi tersirat, okey, kamu boleh nyatakan kesan akibat banjir kilat tersebut. Okey, yang penting ada perkaitan antara isi tersurat dan isi tersirat. Okey, di sini okey, contoh bahan rangsangan. Okey, bahan ni pun ada dalam modul yang kamu terima. Jadi untuk tugasan minggu ini kita akan buat bahan rangsangan kita gunakan. Tajuknya ialah kepentingan menguasai ilmu pengetahuan. Okey, jadi bila kamu lihat di dalam bahan 2 dan ada 3 isi. Maksudnya ketiga-tiga isi ini merupakan isi tersurat. Okey, mencipta inovasi, memajukan negara dan melahirkan masyarakat yang proaktif. Maksudnya ketiga-tiga isi ini merupakan kepentingan bila kita menguasai ilmu pengetahuan. Okey, jadi kamu kena huraikan setiap isi ini dalam ayat kamu sendiri. Okey. Okey, yang ni cikgu bagi satu contoh. Okey. Ada isi tersirat. Okey.
Sorry. Okey. Okey, di sini, okey, macam kita, cikgu sebutkan sebentar tadilah. Okey, di bahagian pendahulu berikan satu, kita tulis satu ayat berkenaan dengan tajuk kita. Tajuk kita menguasai ilmu pengetahuan. Okay, jadi kita boleh mulakan ayat kita. Okey. Penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang penting dan perlu diberikan perhatian untuk mencapai kejayaan. Okay, kita buat ayat penyata, ayat yang formal, yang biasa je tentang ilmu pengetahuan. Okay, terpulang kamu nak tulis bagaimana. Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu juga, untuk pendahuluan boleh juga dijadikan isi tersirat. Okay, sekiranya penulisan pendahuluan kamu bagus, okay, cikgu boleh juga jadikan pendahuluan kamu sebagai isi tersirat. Okay, jadi selepas kita menulis pendahuluan, kita perlu nyatakan isi tersurat. Isi tersurat yang pertama tadi ialah mencipta inovasi. Okey, mencipta inovasi. Jadi cikgu bina ayat penguasaan ilmu pengetahuan penting bagi mencipta pelbagai inovasi. Maksudnya di sini kita nyatakan kita dah huraikan isi yang pertama yang ada dalam gambar rajah tadi, iaitu mencipta inovasi, tetapi menggunakan ayat kita yang sendiri. Maksudnya bila kita menguasai ilmu pengetahuan, kita mampu mencipta barangan yang baru, mencipta peralatan yang berinovasi tinggi, yang boleh dijadikan manfaat kepada semua manusia yang ada di dunia ni. Maksudnya ilmu pengetahuan yang tinggi mampu kita gunakan dalam pelbagai bidang lagi, kan? Jadi bila kita dah huraikan isi tersurat, seterusnya kamu terus huraikan isi tersirat berkaitan dengan penciptaan inovasi yang baru tadi. Bolehlah kamu nyatakan kesan daripada penciptaan inovasi, apa yang akan berlaku. Kita boleh nyatakan kesan. Pelbagai cara boleh awak huraikan, asalkan menggunakan idea kita sendiri. Untuk isi tersirat, kamu boleh gunakan yang seperti cikgu nyatakan tadilah, kesan, cara. Biasanya kesan lah yang sesuai. Dari isi tersurat tadi, apa kesannya? Apa kesannya kepada manusia? Kesannya kepada negara? Nanti cuba buat, nanti cikgu akan semaklah jawapan kamu. Di sini cikgu dah bagi dah pendahuluan, cikgu dah beri dah penutup. Untuk tugasan hari ini, kamu perlu fikirkan ayat untuk isi tersurat dan nyatakan bina ayat untuk isi tersirat. 5 saja tu, kan? Mudah saja tugasan hari ini. Jadi, untuk hari ini cikgu minta kamu huraikan isi yang kedua, isi tersurat yang kedua, memajukan negara, dan yang ketiga, isi tersurat yang ketiga, melahirkan masyarakat yang proaktif. Maksudnya masyarakat yang aktif, yang cemerlang, yang mampu menyumbang kebaikan kepada masyarakat, negara. Jadi kamu huraikan isi tersurat yang kedua, ketiga, dan bagi setiap isi ni kamu huraikan isi tersirat. Jangan lupa buat tugasan ni. Dan ini adalah penutup. Penutup mudahlah, kesimpulannya kita digalakkan, kita perlulah, guna je lah. Kita digalakkan, guna kita lah. Ini umum, guna kita, kata ganti nama diri kita. Kita digalakkan menuntut ilmu untuk mempelajari sesuatu ilmu baharu kerana ilmu itu penyuluh hidup. Mudah je ayat yang terakhir ni. Tapi sekiranya kamu dah tulis hampir 100 patah perkataan, penutup dah tak perlu dah. Dah tak perlu dah kamu nyatakan penutup sekiranya kamu dah tulis hampir 100 patah perkataan. Sarankan, cadangkan sekiranya bilangan patah perkataan kamu tak cukup, bolehlah kamu tambah satu ayat untuk penutup. Cikgu rasa setakat itu saja tugasan hari ini. Kamu boleh buat dulu dalam buku ulasan atau terus buat dalam modul, tangkap gambar dan hantar kepada cikgu untuk semakkan.
Okey, sekian. Terima kasih.